Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Zulaika binti Muhammad Isyam, dan insya-Allah pada hari ini kumpulan saya akan membincangkan tentang rasionalisme. Sebelum itu, bagi pengenalan, saya akan menerangkan apa itu istilah bagi rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran yang mengagung-agungkan penggunaan akal dan kelompok. Rasionalisme ini banyak menggunakan kaedah didaksi dalam menyusun pengetahuannya. Seterusnya, sebanyak 4 objektif kajian yang dikaji. Yang pertama, latar belakang rasionalisme. Kedua, kesan ideologi rasionalisme. Ketiga, kelemahan rasionalisme. Dan yang terakhir, perbezaan ideologi rasionalisme dengan agama Islam. Latar belakang rasionalisme. Rasionalisme merupakan satu aliran ilmu yang berpendapat bahawa akal manusia adalah sumber bagi segala pengetahuan. Ia merupakan teori yang menganggap bahawa akal adalah satu-satunya dasar untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh manusia. Perkataan rasionalisme berasal dari bahasa Latin, iaitu ratio, yang bermaksud fikiran atau hubungan. Terdapat juga yang mengatakan bahawa ratio bermaksud reason, iaitu sebab. Rasionalisme muncul kerana keinginan manusia untuk membebaskan diri dari segala pemikiran kolot, lama atau tradisional. Antara perintis terawal aliran rasionalisme ialah Heraklitus. Heraklitus berpendapat bahawa akal manusia melebihi panca indera sebagai sumber ilmu. Menurut beliau, akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan segala sinaran cahaya Tuhan ke dalam diri manusia. Seterusnya, aliran rasionalisme dikembangkan lagi di Yunani oleh Socrates, Plato dan Aristoteles. Sebagai contoh, pada zaman Aristoteles, beliau berusaha menangkis segala serangan pemikiran aliran Sufisme yang menyebarkan pegangan bahawa sesuatu perkara itu dianggap baik sekiranya manusia mengiranya baik. Dengan kata lain, bermaksud manusia adalah kayu pengukur segala perkara. Oleh itu, Aristoteles telah memperkemaskan rasionalisme dengan menyusun segala ilmu logik secara sistematik dan dikemas dalam karyanya. Antaranya ialah Organon. Seterusnya, rasionalisme telah menguasai taman Yunani sehingga zaman Hellenism. Di antara aliran moden yang berpaksi kepada rasionalisme ialah aliran idealisme yang dipelopori oleh Baruch Spinoza pada tahun 1632 hingga 1677. Di samping itu, tokoh lain yang mengembangkan rasionalisme ialah René Descartes yang bermula tahun 1596 sehingga 1716. Edward de Bono dalam bukunya Thinking Cost mengatakan bahawa logik ialah satu cara menjana maklumat daripada sesuatu keadaan. Selain itu, melalui kajian 3 kesan rasionalisme yang terdapat dalam dapatan kajian. Yang pertama, mudah untuk menyampaikan dakwah. Hal ini kerana seseorang itu lebih mudah untuk tarik kepada perkara yang tidak masuk akal berbanding benda yang nyata. Kedua, membantu memahami dan mempraktikkan pemahaman yang rumit dan kompleks. Ramai sarjana menerima baik ideologi ini. Misalnya, Isaac Newton menyatakan sesuatu fizikal item terdiri daripada bahagian atau asal yang kecil sebenarnya berdasarkan hukum sebab dan akibat. Ketiga, ataupun yang terakhir, mencapah pemikiran seseorang pelajar. Hal ini demikian kerana
pendidikan yang menumpukan pada akal dan logik. Guru perlu menyampaikan atau menerangkan konsep bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kelemahan ideologi rasionalisme. Antara kelemahannya yang pertama ialah mementingkan subjek daripada objek. Mereka hanya mendapat kebenaran daripada proses berfikir sahaja tanpa memerhatikan objek itu secara teliti. Kesannya, terbukti bahawa kita sebagai manusia tidak dapat memperolehi ilmu pengetahuan semata-mata untuk mendapat pengetahuan yang jelas. Oleh itu, rasionalisme hanyalah dibentuk oleh idea yang tidak dapat dilihat. Seterusnya, gagal menjelaskan perubahan pengetahuan manusia juga merupakan kelemahan ideologi rasionalisme. Hal ini kerana rasionalisme gagal dalam menjelaskan perubahan atau pertambahan pengetahuan manusia yang menyebabkan banyak ideologinya yang telah berubah dari semasa ke semasa dan telah ditelan zaman. Akhir sekali ialah memahami sesuatu objek luar daripada kesanggupan rasionaliti. Hal ini kerana ia cenderung kepada relatif pengetahuan iaitu ketidaksamaan dalam sebuah pengetahuan, dan ia juga tiada cara untuk membuktikan bahawa idea ini iaitu rasionalisme itu wujud. Perbezaan ideologi rasionalisme dengan agama Islam. Dalam bidang falsafah barat, rasionalisme melawan empiricisme yang terutamanya berguna sebagai teori pengetahuan. Rasionalisme dicirikan oleh yang sebenar ialah konsep dan penjelasan sains dalam istilah logik. Pada abad ke-17, ahli falsafah René Descartes sering disebut sebagai bapa rasionalisme. Beliau berpendapat bahawa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran universal dari mana semua pengetahuan sains berasal dari akal. Rasionalisme mengatakan bahawa akal adalah penjana pengetahuan. Rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik biasanya menolak adanya wahyu dan mukjizat. Dalam agama Islam, dalam filsafat Ibn Rushd, dapat menemukan beberapa karakteristik rasionalisme pemerikan Islam. Ia menyatukan wahyu, iaitu agama, dan akal, iaitu filsafat. Mengutamakan kerja akal atau takwil dalam menyelesaikan segala persoalan. Ia meyakini kekekalan akal universal. Falsafah rasionalisme digunakan untuk mentafsirkan perkara-perkara yang melibatkan Islam selagi bersandarkan kepada wahyu Tuhan dan sunnah Nabi. Akhir sekali dapat disimpulkan melalui rumusan bahawa falsafah rasionalisme itu masih relevan dan boleh diguna pakai sehingga kini. Rasionalisme adalah fahaman falsafah ilmu yang mengatakan akal adalah asas utama dalam memperolehi pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Kita sebagai umat Islam hendaklah bijak dan menggunakan fahaman rasionalisme pada masa akan datang dan tempat yang bersesuaian. Terima kasih dan selamat maju jaya.